المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha kepujian. Kami memohon, memuji, meminta pertolongan, memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal kita. Siapa yang dia petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma barik sya'ban wa ballighna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Saya ambil hadis. Hadis yang apa ni? Hadis bab 14. Baru ni kita dah sentuh sikit, tapi rasa saya tak puas hati. Kita nak cepat-cepat kan? Saya hadis ni tajuk dia adab dengan rakan yang mukmin. Adab kita orang mukmin dengan rakan kita yang bukan orang kafir, orang mukmin. Jadi apa ni hadisnya? Hadisnya, wahai Muaz, ni Nabi bersabda. Nabi SAW memegang tangan Muaz. Dia pegang tangan Muaz dan lantas dia bersabda. Alhamdulillah. Letih juga. Kenapa? Biasa tu dah. Jadi Rasulullah pegang tangan Muaz dan dia bersabda, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku menyayangimu. Dia cerita bahawa dia sayang Muaz. Kan Muaz tu macam lebih daripada anak lah, kan, macam orang suruhan dia. Muaz ni kanak-kanak lah, lagi masa dia berkhidmat pada Rasulullah tu masa bawah pada 10 tahun ke ataupun 10 tahun lebih sikit. Jadi dia seolah macam duduk serumah lah, walaupun duduk mana lain. Tapi kan di masjid tu sentiasa ada Muaz. Jadi dia rasa sayang sangat, Rasulullah sayang sangat. Dia selalu dipegang tangan. Jadi maksudnya kalau kita pun bersama kawan-kawan, kalau boleh kita sentuh tubuh dia kan, untuk nak menceritakan sesuatu. Jadi dia kata, demi Allah sayang padamu. Dia pesan, Rasulullah pesanan kepada wahai Muaz, janganlah
sekali engkau meninggalkan pada penghujung setiap solat tu doa. Itu pertama pesan. Muaz, kamu jangan tinggalkan doa setiap lepas solat. Doa lah apa-apa pun tak ada lah kata. Doa aku macam semalam lah. Ada kan? Ataupun doa aku seperti pagi tadi. Tak boleh lah. Itu kena sebut lah benda, apa benda doa. Kemudian dia doa, apa doa dia tu? Ni doa yang Rasulullah kata pada dia. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mengingati Allah, mensyukurimu. Itu yang kedua. Pertama, dia minta supaya bantu dia untuk mengingati Allah, Rasulullah lah ni. Dan yang kedua, dia kata bantu dia untuk mensyukuri Allah. Yang kita selalu bacakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita baca lah dok. Memanglah kadang-kadang kan terbabah-terbabah doa tu pergi ke lain macam-macam. Spontan cepat. Kadang-kadang dapat. Kadang-kadang ada imam masjid tu dia tambah ala tilawati Allahumma a'inni ala tilawati wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Supaya kita sentiasa membaca Quran. Jadi yang kedua, jadi dua lah dia minta supaya dia ni sentiasa mengingati Allah, supaya dia mensyukuri nikmat Allah yang diberi padanya. Dan ketiga tu, dan beradab dengan ibadat yang setara dengan kemuliaanmu. Maksudnya kita lakukan amal ibadat tu jangan berlebihan, jangan terlalu sikit ke macam tu. Jadi setara dengan keadaan ibadat. Sederhana lah. Itu yang ketiga. Sederhana wasatiyah. Mewasatiyahkan pesanan ini kepada para sahabat-sahabat yang tabi'in, yang kedua tu sahabat yang tabi'in. Jadi Muaz tu mewasiatkan pada sahabat masa dia hidup, tabi'in kan, lepas pada sahabat tu dinamanya tabi'in, orang yang mengikut Nabi, yang tabi'in ta'alik ba'in ya tabi'in ada nun kalau tabi'in. Tu yang kedua tu tabi'in, generasi selepas. Yang ketiga lah, generasi ketiga, generasi sahabat. Pertama tabi'in, kedua, yang ketiga tabi'in. Satu tadi apa tu lah? Pertama sahabat, generasi sahabat lah. Yang kedua generasi tabi'in. Lepas tu yang ketiga tabi'in.
Pengikut pengikut tabi'in. Tabi ni apa dia, jamak ke tak? Tak, tabi' tu bukan jamak. Yang kedua tu je baru jamak. Oh, tu. Tabi' pengikut. Oh, ni pengikut. Pengikut. Yang kedua sahabat. Pengikut. Dia tak jumpa sahabat lah ni. Yang dua generasi ni tak sempat jumpa. Dia jumpa sahabat Rasulullah. Dia tak jumpa Rasulullah tapi dia jumpa sahabat Rasulullah. Belajar ilmu-ilmu tu melalui sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi Muaz ni antara orang yang menyampaikan wasiat-wasiat yang Rasulullah sampai pada dia sampaikan kepada tabi'in. Lepas tu tabi'. Dua generasi itulah. Dia apa ni, Muaz ni wasiatkan kepada pesanan ini kepada Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Tabi'in. Orang ni ialah orang golongan ketiga. Dan Abu Abdurrahman dia generasi ketiga. Makna ayah Pak ini dia tak jumpa sahabat langsung kan? Tak. Mungkin lah menjumpa pun tak ramai kan. Sikit ada ketinggalan yang tua-tua kan. Tak sempat lah. Tak sempat. Mungkin dia jumpa dengan sahabat tapi dah akhir-akhir. Muncul sahabat tu dah tinggal sikit-sikit 2-3 orang. Tapi yang asal ini tadi ni jumpa lagi kat mana lah? Sahabihi. Oh, semua ni tak jumpa lah ni. Dia jumpa sahabat. Jumpa sahabat je lah. Dia tak jumpa Nabi. Kalau jumpa Nabi nama dia sahabat. Kalau dia syarat dia masuk Islam, jumpa Nabi masa hidup, namanya sahabat. Kalau dia jumpa Nabi tapi tak masuk Islam, tak nama sahabat juga. Bukan sahabat. Macam Abu Jahal tu kan. Dia hidup zaman Rasulullah tapi dia tak beriman, jadi tak dipanggil sahabat. Abu Bakar, Umar tu dia jumpa Rasulullah, beriman, maka dia dikatakan sahabat. Sahabat yang tua-tua. Yang besar, kibar. Ada hadis yang ke-13. Kemudian ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para muhajirin itu berkata, orang muhajirin ni kata, kaum Ansar ni dia memberi sesuatu ketika hartanya sedikit ataupun banyak. Dan Ansar tu memberi pertolongan pada Rasulullah dan orang-orang muhajirin yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Orang Ansar ni dia tak kira dia ada harta sikit ke, harta banyak ke, tetap dia memberi. Menolong orang muhajirin. Jadi tak ada rasa dengki, tak ada rasa iri hati pada orang tu. Dia beri je. Dia macam dianggap sebagai adik-beradik. Rasulullah ambil, dipaksa Ansar tu mengambil salah seorang daripada muhajirin tu seorang. Jadikan sahabat dia adik-beradik. Sehingga harta pusaka pun boleh menerima. Pusaka masing-masing. Ni masa awal-awal Islam, ketika Nabi sampai di Madinah, dia jadikan Aus dan Khazraj tu satu nama, Ansar. Yang kedua orang muhajirin yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi orang Ansar ni mesti ambil salah seorang daripada orang muhajirin tu, jadikan keluarga dia. Sehingga dapat mempusakai
harta masing-masing. Kalau orang Muhajirin mati, Ansar tu boleh menerima pusaka daripada Muhajirin. Kalau Muhajirin mati, Ansar boleh menerima pusaka daripada Muhajirin. Sampai gitu Rasulullah supaya hubungan tu terlalu rapat. Tidak kan macam mana orang Muhajirin tu dia datang daripada Mekah selai sepinggang. Harta semua berhijrah ke Madinah, dia tak ada bawa apa-apa. Sebab dia ditahan. Kalau harta tu dirampas di Mekah. Orang Mekah lah menguasai harta benda dia. Bukan dia orang miskin, kaya. Tapi tak boleh nak bawa. Masa nanti belum lagi. Belum lagi. Tapi dia dah lagi. Jadi apabila Rasulullah buat begitu, hubungan tu terlalu rapat. Jadi sama-sama nak membela, mempertahankan Madinah daripada musuh. Tidak nanti kan orang Ansar je lah kata Muhajirin katakan. Engkau lah sebab Madinah tu negeri kau. Kau je lah yang mempertahankan, aku tak payah. Misalnya, itulah. Tapi dengan Rasulullah melakukan persaudaraan antara dua golongan ni, menjadikan sama-sama mempertahankan Madinah, sama-sama memberi pertolongan pada Rasulullah sebagainya lah. Lepas tu dengan orang Yahudi tu Rasulullah buat perjanjian. Perjanjian kalau ada serangan ke Madinah, sama-sama memberi pertolongan, sama-sama mempertahankan Madinah. Tapi orang Yahudi tu kan dia belok. Dia cari orang luar, orang Mekah tu, dia buat perjanjian. Supaya dia dapat memberi pertolongan dan dia kan rasa macam dengki, rasa marah, tak puas hati pada Rasulullah datang ke Madinah. Sehinggalah masa Rasulullah datang buat Masjid Quba. Di Quba tu kan kalau kita solat situ ambil semayang daripada rumah, kita solat di Masjid Quba, seolah kita dapat umrah, satu umrah. Jadi orang munafik ni, dia bina satu masjid, nama dia Masjid Dirar. Masjid Dirar tu berhampiran dengan Quba tu. Tujuan dia untuk menjadikan masjid tu sebagai markas dia untuk menentang orang Islam ni. Dan dia ajak orang Islam ni semayang di situ supaya lupa pada Masjid Quba. Dan apabila berlaku begitu, maksudnya dia boleh hasutlah orang Islam tu. Tapi alhamdulillah Allah beritahu Rasulullah apa. Jadi itu berlaku masa Rasulullah tu sibuk nak pergi perang Tabuk tu, dia sibuk. Marilah Rasulullah semayang sini, semayang di Masjid Dirar ni. Dia ajak juga. Dia ajak. Lepas tu Rasulullah kata nanti aku sibuk ni. Sibuk nak pergi perang Tabuk. Jadi nanti lepas balik ni insya-Allah ya, Rasulullah kata. Tapi Allah beritahu awal-awal tak jadi. Akhirnya masjid tu dibakar. Musnah, dibakar dan dijadikan tempat pembuangan sampah untuk menghina kaum munafik. Orang munafik ni sentiasa mencari jalan untuk menghapuskan Rasulullah dan Islam. Yang gatal. Di Syam. Dia sebenarnya Tabuk tu di Syam. Saya baru dapat. Itu. Kita tuan. Jadi Rasulullah kata orang Ansar ni sentiasa memberi pertolongan pada kita, baik waktu dia dapat duit banyak ataupun dia kekurangan harta benda. Mereka mengelakkan kesusahan kami
dan berkongsi kegembiraan mereka dengan kami. Ni orang Muhajirin katalah. Sehingga orang-orang Muhajirin tu merasa cemburu, takut pahala yang diberikan oleh Ansar tu dibolot oleh orang Ansar. Yang dia kata, ya Rasulullah, tidak akan orang-orang Ansar ni bolot bukan bolot harta, bolot pahala. Sebabkan dia sentiasa memberi. Sentiasa memberi pada Muhajirin. Jadi dia rasa cemburu lah. Orang Muhajirin ni. Nanti habis pahala-pahala tu dapat kat dia. Lepas tu Rasulullah jawab. Rasulullah kata apa? Rasulullah bersabda, itu tidak akan terjadi begitu. Takkanlah terjadi begitu. Rasulullah kata. Bila kaum Muhajirin berterima kasih kepada Ansar dan mendoakan kepada kaum Ansar, maka pahala itu tetap mengalir pada kaum Muhajirin. Jadi Rasulullah jamin, kalau kamu berterima kasih pada Ansar, memberikan kamu harta, kemudahan, sebagainya, kamu dapat pahala juga. Lepas tu dia kata, jadi orang Ansar ni, orang Muhajirin ni rasa cemburu lah. Rasa iri hati, rasa cemburu sebab pahala tu diambil oleh orang Ansar. Jadi dia mengadu pada Rasulullah. Rasulullah kata tak berlaku begitu. Sebab kalau kamu rasa berterima kasih pada Ansar, mendoakan dia supaya salam sejahtera dia dalam semua hal kerana memberikan kamu harta benda, kemudahan sebagainya, kamu juga dapat pahala. Macam orang kaya lah, kan? Orang kaya tu sentiasa memberi sedekah, memberikan benda. Jadi orang miskin kata, habislah pahala dapat ke orang kaya. Kami ni apa je tinggal. Tak dapat. Rasulullah kata tak, jangan kamu kata begitu. Sebab dengan kamu bertakbir, bertahmid, tasbih semua tu dapat pahala. Dan orang kaya tu apabila dia dengar, dia juga buat. Jadi dua lah dia dapat. Harta benda yang dia sedekah tu dapat satu. Kemudian daripada zikir-zikir tu dapat juga pada kaya. Jadi orang miskin tak boleh nak rasa cemburu dah pada orang kaya. Dia akan dapat juga dengan memperbanyakkan zikir-zikir, tasbih kepada Allah. Ni habis ni. Kemudian Abu Darda ni. Hadis Abu Darda. Ketika Rasulullah duduk di masjid bersama, ketika aku duduk bersama Rasulullah, Abu Darda itulah, di Masjid Nawawi, santai-santai. Agaknya dia rasa macam nak buat apa ni, macam jadi apabila dia duduk gitu, Abu Darda dengan Rasulullah tu tiba-tiba masuk Abu Bakar. Sedang memegang baju jubah dia tu, terangkat sikit sehingga nampak lutut dia. Abu Bakar tu. Jadi macam dia risaulah, kan, macam gunsing. Jadi tersenting nampak lutut dia. Lalu Nabi berkata, persahabatanmu
telah berkelahi. Abu Bakar ni dengan Sayyidina Umar ni dia berkelahi. Yalah, kita ni kan kadang-kadang manusia. Walaupun sahabat besar, Abu Bakar tu sahabat besar. Dan Umar pun sahabat besar juga. Berlaku juga kelahian. Mungkin ada macam-macam nakis kan. Benda sikit-sikit pun berlaku. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dah Nabi kata telah berlaku persahabatanmu berkelahi. Abu Bakar pun memberi salam pada Rasulullah. Lalu dia menceritakan apa masalah dia. Dia kata, aku telah berkelahi dengan Ibnu Khattab. Umar lah. Umar Ibnu Khattab. Tentang sesuatu dan aku berkasar terhadapnya. Aku menyesal perbuatan itu. Jadi apabila berlaku perkelahian, Sayyidina Umar minta maaf. Sayyidina Abu Bakar minta maaf pada Sayyidina Umar, tapi Umar tak maafkan. Lepas tu dia rasa menyesal pula. Dan tak maaf tu. Abu Bakar pun rasa bersalah. Dan kerana dia tidak dimaafkan. Sedangkan sahabat yang mulia-mulia semua. Kan? Jadi pertama Abu Bakar mengadu pada Rasulullah. Lepas tu Sayyidina Umar pun rasa menyesal. Dia pun pergi cari Abu Bakar. Pergi rumah Abu Bakar tak ada. Lepas tu dia pergi salam pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata pada Sayyidina Abu Bakar, Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Walaupun Umar tak terima maaf dia, tapi Allah mengampuni. Sebab Abu Bakar ni seorang yang membenarkan Rasulullah. Apapun yang Rasulullah kata, dia tetap membenarkan. Jadi kerana dia kata Abu Bakar ni dulu masa kamu orang ni menentang aku, dialah yang membenarkan aku. Menghabiskan harta dia, membenarkan aku. Dialah memberi pertolongan pada aku. Itu yang masa pindah tu dia pilih Abu Bakar kan. Tak pilih Umar. Kalau kira nak berani, pilih Umar lah dah. Tapi kerana ketenangan, Abu Bakar ni dia mempercayai Rasulullah. Sehingga Abu Jahal menceritakan tentang Isra' Mi'raj. Masa Rasulullah pergi kat masjid, jumpa dengan Abu Jahal mula-mula. Jadi dia memang tiap-tiap hari tanya, apa berlaku hari ni? Abu Jahal tu. Dia tanya lah, apa masalah hari ni? Jadi, apa yang seronok, apa masalah. Jadi sahaja dia nak tahu rahsia-rahsia tu. Jadi Rasulullah pun kata, ya ada. Dia ceritalah bahawa dia diperjalankan satu malam Isra' Mi'raj tu. Lepas tu dia pun jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal. Bila jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata tadi Muhammad kata dia diperjalankan daripada Masjid Haram naik ke langit satu hari. Lepas tu Abu Bakar kata, mau dengar begitu kah? Aku tetap percaya. Lebih daripada itu pun aku akan percaya. Dia tak ada buat apa lah. Diam je lah dia. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni apa pun kata-kata Rasulullah tetap dia percaya. Tu dia kata lebih daripada itu pun aku percaya. Tu gelarah Siddiq tu. Benarkan apa yang orang lain tak membenarkan. Jadi Sayyidina Umar pun menyesal kerana menolak permohonan Abu Bakar.
Kan Abu Bakar minta maaf, dia tak terima maaf Abu Bakar. Jadi apabila dia pergi cari tak ada. Abu Bakar tu tak ada. Akhirnya dia pergi ke rumah Rasulullah. Dia beri salam pada Rasulullah dan Rasulullah tidak senang hati. Sayyidina Abu Bakar rasa kasihan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pun rasa tersinggunglah kerana dua sahabat yang baik ni kan. Baik. Tapi ni tu pengajaran kepada kita. Supaya kita ni ialah memang salah. Tetap kalau bersalah tu kena beri maaf. Kan? Tidak kita akan menyesal. Macam berlaku antara Umar dengan Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun berlutut di hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, akulah lebih zalim. Berlutut. Nabi bersabda, sesungguhnya ketika Allah mengutuskan aku kepada kalian, kalian mendustakan aku. Ini yang saya kata tadi lah. Namun Abu Bakar yang berkata bahawa aku seorang yang benar. Dia cakap pada orang lain-lain, semuanya kata Rasulullah ni bohong. Tak percaya. Tapi Abu Bakar tetap percaya. Jadi Abu Bakar membantu aku dengan dirinya, hartanya dihabiskan. Mereka tidak boleh, orang-orang kamu sekalian ni, masa sahabat-sahabat ni, maka tidak boleh kalian meninggalkan Abu Bakar tanpa mengganggunya. Dia suruh tinggalkan. Meninggalkan Abu Bakar tanpa ganggunya, biar dia duduk seorang sini. Sebanyak 2 kali dia ulang. Rasulullah ulang. Maksudnya dia tak nak bagi saya nak pakai tu diganggu. Disusah hatikan dia kan. Kemudian kita tengok sebelah tu, habis cerita kat ni 2 orang tu. Artinya dah memberi maaf dah kedua-duanya. Setelah berlaku perselingkahan. Macam zaman sekarang kita berkawan, kita nak minta maaf mungkin kita tak terpaksa kita punya. Terlepaslah kita. Dah kita minta maaf dah. Kita minta maaf dah, dia tak maafkan. Itu dia punya hal lah kan. Kita dah minta maaf kan. Pentingnya kita minta maaf. Kadang nak tegur siapa tu pun satu keberatan bagi kita dah. Berat kan rasa. Nak jumpa dia, nak minta maaf. Kita terfikir takut dia ni tak maaf. Mula-mula lah kan. Kita kata nanti dia tak maaf aku. Tapi kita berat hati, kita buat juga. Memanglah kita dapat keputusannya dia tak maafkan kita. Tapi kita rasa hati kita lapang. Kan? Sebab kita dah terlepas daripada tanggungjawab. Meminta maaf. Boleh. Tak maaf lah. Atas belakang atas belakang hadis.
sebenarnya hadis ni berkait rapat dengan kasih sayang. Artinya kita antara mukmin dengan mukmin ni mestilah ada sifat kasih sayang, belas kasihan. Itu dia nak cakapnya, nak cerita. Pendek je, tapi banyak benda-benda yang dia cerita kan. Jadi latar belakang ya, apa dia kata, ramai antara kita yang lalai daripada berzikir, berdoa dan mengungkap perasaan, nak menceritakan pada sahabat kita tu, nak cakap aku sayang padamu, aku cinta padamu, tak terungkap dah, tak terkata. Tak terkata, tak terungkap. Nak jumpa pun nak bagi salam. Kalau orang tak kenal, kita tak bagi salam. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Kena bagi salam semua. Orang kita kenal ke tak kenal ke, sebab orang kita kenal tu mengharapkan dia tu balas salam kita kan. Yang tak kenal tu mungkin kita kata dia ni nanti tak jawab salam. Tapi kita tidak mengharapkan sesuatu apa-apa pun, kita bagi salam. Itu apa Pilih nama? kasih Ustazah, pilih kasih. Pilih kasih pula. Betul. Pilih kasih. Ambil yang kenal je. Ha. Tak kenal tak payahlah. Kan? Memanglah gitu keadaan kita. Sebenarnya kita kena ungkapkan perasaan ataupun kasih sayang tu di hadapan sama ada keluarga kita, jiran kita ataupun kawan-kawan kita. Tapi saya rasanya tak terungkap. Betul lah. Kadang tu tak terkata. Itu kita memang perasan. saya. Kalau dia dah tak tengok kita pun kan, kalau tak kenal tu kan. Jadi kita minta lah, ya Allah ya Tuhanku, jadikan diri kita ni semua rasa pemurah nak beri salam. Rasa cinta pada orang lain. Apa dah? Jadi Islam tu menyuruh kita menzahirkan rasa kasih sayang terhadap orang yang kita sayang. Kan? Apa orang panggil? Minta pada yang ada. Apa dah? Cinta pada sayang pada yang cinta. Lagi apa lagi? Perkataan tu. Apa panggil? Kasih pada yang sayang. Kan? Kasih pada yang sayang. Okey. Minta pada yang ada. Lagi? Dia sedih tapi aku kita tak pernah Apa? Cinta pada yang sudi. Sebab kalau curahkan pada orang lain, tak bererti dah. Ambil kita tak? Tidak. Sebab dah mengatur kan. Kalau saya nak tanya lanjutkan sebelum syafaat. Jadi apa sebab dia selepas tu dia buat turun buku baru kan. Baru. Kalau akan juga biar je lah kan. Kita minta maaf.
Yang kedua apa? Yang kedua masih maksiat. Tinggalkan. Jadi pertama minta maaf, maksiat tinggalkan. Dia ada malam minggu depan kan? Jumaat, Sabtu, apa nak? Khamis. Tak, sebelum tu 13, 14, 15. Hari Jumaat lah. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari putih. Tapi kadang-kadang hari Ahad ni susah sikit tau. Kalau ada kenduri apa semua, susah lah. Kan kalau tidak hari biar Jumaat Sabtu tu tahan sikit. Ni betulan Sabtu lah dengan Ahad. Kalau dulu saya lah buatkan kita kan leko-leko sampai tahap last minute tu lah baru lah nak mengcover, nak apa kalau kita. Tak period tak Allah Akbar. Tak dan. Tak dan Jadi kalau kita puasa hari Khamis, Senin ni, niatkan qada. Boleh. Sebab kadang-kadang tahu lah kita ni kan jahiliah. Itu belum lagi yang balik sekolah tu air yang terbayar. Air terbayar tu kan. Ya, lepas tak balik sekolah kan jalan kaki. Dahaga dah. Dah. Lepas tu puasa. Puasa tak hari ni. Puasa. Dulu ibu akal ibu ni. Yalah, kadang semua buat nakal kan. Alhamdulillah. Umur kita panjang kan. Umur kita panjang, jadilah manusia yang baik. Kita minta sama-sama. Saya pun sama-sama mohon supaya jadi baik, bertukar daripada jahiliah yang baik. Kalau duk fikir kan banyak benda-benda yang kita buat kecil-kecil tu kan. Lah aku dulu gini. Itulah. Lepas kalau period tu maknanya mandi dah wajib. Ada lagi pada habis dah tu. Habis dah. Tak ada solat ni. Ada lepas tu kan bila cuci buat kan. Janganlah itu puan dulu tak ngaji sangat. Janganlah kalau baik tu dia nak jangan. Sebenarnya mak ni aku ni kan foto tak habis kau. Aduh lagi mak sikit. Tak ada dah. Dia 7 hari kan. Biasa 7 hari je. Tak ada lah. Lah. Aku jadi macam-macam. Buat ini. Kadang lepas tu apa nak? Yang latar belakang. Kasih sayang. Cara menzahirkan rasa kasih sayang. Jangan sekali-kali kita menimbulkan masalah kepada kawan kita. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hatinya. Tujuannya untuk menarik perhatian mereka. Jadi kita buat hal dengan memaki dia ke apa nak tarik perhatian sebenarnya.
tapi itu adalah berdosa. Kita tukarlah kepada kata-kata yang baik. Lebih baik diam. Yalah. Betul-betul diam. Kalau tak ada perkara mustahab nak bercakap, tak ada benda-benda, diam je lah. Kalau kita nak beritahu benda yang penting, cakap lah. Jadi kalau berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan kawan kita ke, jiran kita ke, kita selesailah dengan berhemah. Cari puncanya, jangan kita tambahkan masalah lagi yang menambahkan kekusutan. Dan pengajaran hadis. Habis yang tu bila ke belakang, tengok pengajaran hadis tu ada 3. Pengajaran hadis pertama, perasaan kasih sayang itu boleh diwarisi. Bagaimana caranya? Boleh diwarisi, dia kata. Maksudnya kalau ayah mak tu, dia kena bagi tahu anak kawan dia siapa, kan, keluarga, apa semua, keluarga ke, ataupun kita kena bawa anak kita tu ke rumah jiran, jiran kita ataupun kawan kita ataupun keluarga kita, supaya dia kenal. Jadi dan kita masa itulah pupukkan perasaan kasih sayang. Itu dia kata boleh diwarisi. Sebab tu antara perkara berkhidmat untuk mak ayah, kita menziarahi kawan-kawan mak ayah kita, menziarahi keluarga kita, keluarga ayah mak kita, itulah maksudnya. Kita kena kenal. Tidak kadang-kadang habis setakat kita, ya kan? Kita je kenal, anak tak kenal. Inilah. Jadi hidup ni mesti panjangkan silaturahim. Pewarisan itu akan berlanjutan hingga ke anak cucu. Jadi kita hendaklah memupuk kasih sayang antara satu sama lain. Cara Rasulullah mengasihi seorang sahabat, dia memegang tangan dan berdoa. Muaz tadi. Kan? Cara Rasulullah tu dia tunjuk pada kita lah. Kita kena buat seperti dia. Kalau kita rasa kita sayang pada kawan kita tu, keluarga kita tu, kita kena pegang tangan bagi tahu. Itu ada Ustaz Muhammad Amin. Dia cerita dalam WhatsApp lah. Dia kata satu perkara yang dia tak pernah lupa pesanan ayah. Iaitu ayah dia pesan apa? Ayah dia pesan, dipegang tangan, dipesan, kamu hendaklah mendoakan ayah. Rabbi firli, itulah. Rabbi firli wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Jadi sentiasa kita baca doa istighfar. Kalau boleh tiap-tiap lepas sembahyang 5 kali. Taklah banyak kan, kejap. Jadi Rasulullah pegang tangan dan sertai dengan berpesan dan doa. Apa doa dia tu tadi?
Doa, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Yang tiga tadi Ah, betul kan? tiga tadi. Syukur, mensyukurimu dan beradab dengan ibadat. Beradab dalam melakukan ibadat. Beradab dalam melakukan ibadat. Sederhanalah. Macam kalau kita sedekah pun jangan terlalu banyak kan. Dalam surah Al-Furqan itu yang disebut walam yusrifu walam boleh sedekah tapi jangan melampaui. Sebab kalau kita melampaui mungkin kita akan datang tu kita tak nak bagi dah. Kalau bagi dah banyak kita ni. Jadi kita sederhanakan berpanjangan. Tulisan. Jadi Mu'an ni kata aku pun buat perkara yang sama untuk tabi'in tadilah. Tabi'in. Tabi'in. Lepas tu dia sebut al-masalsal. Al-masalsal al-mahabbah. Masalsal tu maksudnya pertalian ataupun berpanjangan benda tu. Waris mewarisi. Pertalian kasih sayang. Kasih sayang. Jadi artinya ia akan mewarisi benda tu yang sama. Pertalian kasih sayang tu jadi berkait daripada generasi ke generasi seterusnya. Bertali aruslah. Tidak kata had sampai ke padanya sahaja. Dia akan buat pada anak-anak dia, cucu. Sesungguhnya penzahiran, pengkhabaran cinta dan kasih sayang antara seorang dengan seorang adalah sunnah Nabi. Pertama, sunnah Nabi. Yang kedua, untuk menunjukkan kesempurnaan iman. Kita buat dituntut kesempurnaan iman. Ada dua sebab lah. Kemudian dikata kena lepas diri daripada syirik. Selepas berkasih sayang sunnah pada Nabi dan kesempurnaan iman, maka dikata lepas diri daripada syirik pada Allah. Tahu syirik ni macam mana? Menyamakan. Menyamakan kuasa Allah dengan kuasa yang lain. Contohnya katakan kita pergi kubur, kita minta doa supaya anak kita sembuh. Dulu pun esok sebagainya lah. Minta tempat lain selain daripada Allah. Kubur panjang. Kubur tu kadang dia jadi panjang. Mekah pun tak boleh. Doa. Pada Allah. Semuanya pada Allah. Benda yang berlaku ni pun berlaku kerana Allah. Kalau ada makan-makan banyak, supaya nazar. Lah apa ni pantai tak pantai Mandi sampah. tu semua tu
Khurafah dipanggil di Melaka. Dekat yang Sungai Besar tu, orang bayar extra tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah tak ada dah. Dah pandai dah lah kita kan. Bukan jahiliah lagi. Jauh-jauh sambung kan kaki. Betul lah. Ini siapa? Ini siapa? Hilang dosa. Macam-macam dah. Hari bulan Safar lah. Jadi Muharram Safar. Itu. Jadi bulan Safar tu dia ada hari Rabu ketiga. Ada hari dia. Hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Pergi mandi. Mana di Melaka? Ke di mana? Bila dekat Melaka tu ada kat apa pantai tu? Macam pulau Kelebang pulau besar. besar tu. Kalau pulau besar tu yang ada apa macam Indus kan? Ibarat Hapus dosa. Hapus dosa lah kan. Padahal bukan benda tu. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia kata keluar daripada syirik. tapi masa tu saja. Macam mufti tak ada pula buat. Ni kan keluarkan kuat-kuat tu satu saja. Sekali lagi kecil kan. Masa tu mungkin dia pun tak berapa nak faham sangat kan benda-benda tu, dan nak hapus terus menerus tak boleh. Takut berontak. Dia kena sikit-sikit. Malah air, kubur, pokok besar kan. Ada pokok besar tu, minta lah doa dengan dia supaya sembuh anak kita ni, macam-macam lah. Itulah. Jadi habis syirik kemudian ataupun kadang-kadang ada kita makan ubat kan. Kita makan ubat ni lah tu sembuh. Tak ada kaitan dengan Allah kan. Sebenarnya ubat tu salah satu cara ikhtiar untuk sembuh Allah dengan izin Allah. Itu buku syirik tu kadang-kadang tak tersedar dah kita cakap. Betul-betul. Jadi artinya ada dalam hadis ni sifat kasih sayang. Pertama. Yang kedua, buangkan perasaan syirik. Tak boleh. Lepas tu dia kata akhir hadis tu, dia kata akhir nombor 2 tu, sesungguhnya seorang Muslim yang berbuat dosa itu adalah lebih baik daripada seorang musyrik yang soleh. Sebab musyrik yang soleh tu dia tak sampai pahala dia. Kerana dia disekat oleh satu perkataan. Apa perkataan tu? Orang bukan Islam ni baiklah orangnya.
soleh, berderma berjuta-juta ringgit kan. Orang yang mukmin ni ada kadang-kadang fasik, ada kadang-kadang buat baik. Tapi lebih baik lagi orang mukmin. Walaupun dia melakukan kejahatan. Sebab mungkin dia boleh minta taubat kan dengan Allah. Kalau diizinkan terima taubatnya, dia hilanglah daripada dosa tu. Tapi orang kafir tu, walaupun dia melakukan kebaikan lebih daripada kita, macam-macam lah dia buatnya. Sedekah ke apa, RM20 itu semua tu adalah disekat oleh satu perkataan, iaitu kafir. Menahan dia daripada sampai pahala kepada. Sebab dengan dia kafir itu Allah tak terima langsung. Dia tak ada apa-apa lah, dia berjuta-juta ringgit sedekah pun kosong. Tak dapat pahala, tak dapat apa-apa. Tapi bagi kita orang Islam, mukmin, kalau kita sedekah, katakanlah mungkin tak ikhlas. Kan, kali itu tak ikhlas, mungkin kali lain ikhlas dapat pahala dan mohon ampun dengan Allah, dapat juga pahala. Kemudian yang ketiga, itu habis tu Jadi perkataan kafir itu menahan dia daripada dapat pahala. Nombor 3, serendah-rendah kezahiran kasih sayang tu antara kita dengan menyebut kebaikan kawan. Kita sebut dia ni selalu baik bagi sedekah, bagi apa, tapi tak boleh lah lebih-lebih sangat. Nanti takut dia tu ria pula dah. Sederhana. Itu pertama. Itu kebaikan dia. Yang kedua, kita memuji kebaikan dia. Menyebut kebaikan dan memuji. Terima kasih dia beri pada kita. Terima kasih. Dan yang ketiganya, mendoakan kawan kita. Ini adalah serendah-rendah kasih sayang kita kepada orang lain. Jadi ada 3 cara lah. Pertama, menyebut kebaikan dia. Yang kedua, memuji kebaikan dia. Ketiga, mendoakan kawan kita tu. Doalah yang baik-baik. Kalau dia dah baik, mungkin akan bertambah baik. Kalau dia kurang baik, berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi 3 perkara pengajaran hadis ini patutnya lah kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Kita rasa hadis ni ringkas je kan, tapi banyak benda-benda yang memberi faedah. Saya kata saya nak sebut apa ni, perang Tabuk. Kalau ni saya tanya kan, Google tak saya tak perasan ada buku. Saya balik tengok, ada buku ni. Ada peperangan yang lain-lain lah. Kalau yang peperangan Uhud, Badar tu kita biasa dengar. Biasa dengar azab. Tapi yang Tabuk ni akhir. Masa Nabi terakhir nak meninggal je lah. Jadi ini perang yang terakhir. Sebenarnya perang Tabuk ni berlakunya disebabkan ada pembunuhan. Rasulullah utuskan seorang yang bernama
Tak ada, tak ada. Tak ada pertempuran. Tapi dengan berlaku peperangan ni, umat Islam tu makin tinggi. Politik dia, kemasyhurannya masyhur di kalangan orang-orang Arab Mekah dan luar mana. Sebenarnya di Syam berlaku perang Tabuk ni di Syam. Ni yang bunuhnya iaitu dia bunuh Al-Haris bin Umair. Ni utusan Rasulullah. Hantar Al-Azdi yang dibunuh oleh Syurahbil bin Ghassan, bangsa Ghassan. Jadi dengan pembunuhan ni seolahnya Nabi nak menuntut bela lah. Tapi tak berlaku. Dia hantar satu rombongan Zaid bin Harisah ke sana, tapi tidak dah berlaku peperangan menandakan menang kalah. Dia ni berlaku selepas Fathu Mekah. Jadi pembunuhan itu dilakukan di saat putra Rasulullah membawa surat untuk sampai kepada pemerintahan besar Basrah. Kaisar raja tu kan. Kaisar masih tidak lupa tentang kesan besar yang memihak kepada tentera Islam semasa peperangan Mu'tah. Kan yang saya kata Walid dibawa lari tentera tu dengan menaikkan abu-abu kuda tu dapat selamatkan Islam. Jadi Raja Rom ni dia kesan tu ada lagi daripada perang Mu'tah. Kakak. Ya kakak? Siapa dia? Uncle? Kemudian masa tu dia hemburkan berita. Orang Rom ni hemburkan berita bahawa dia telah bersedia untuk memerangi Islam. Jadi, orang-orang Madinah ni rasa takut lah. Betul dia bongkok. Rasa Ni abang, tunjuk aku. Kenapa balik? Tak ada kelas. Dia nak pergi, tapi saya bocor tadi. Saya bocor. Adik kawan tu, kawan saya. Tadi dia tolong saya. Saya pun. asing dengan Benar. Oh iya ke? Dia mana kelas lagi? Hati-hati Tapi mana kita bersara. Bye. Tabuk. Kau ingat kan itu nak Jadi banyak berita-berita yang orang Madinah terima daripada kerajaan itu bahawa Rom akan melancar peperangan besar-besaran. Berita ini mengganggukan kebimbangan tentera Islam dan sebab Rasulullah kata kalau tentera Rom datang ke Madinah menyerang kita, istilah kita akan kalah, kan? Dia ramai. Lepas tu Ada. Tapi mana yang ingat suruh masuk tapi nak pergi kelas tak payah ajak. Nak pergi kelas kan? dah baru Tak ada kelas. Kalau tak ada kelas dia balik lah. Ada kelas nak pergi kelas. Ada orang sama naik motor. Mana? 18 orang bergili-gili. Kan jauh. Pergi ke Syam tu jauh daripada Madinah. Jadi masa tu jugalah Rasulullah
bukan dia cerai, tapi dia duduk asing dengan isteri-isterinya tu selama 1 bulan. Jadi sahabat-sahabat ni merasa bimbang, ingat ke Rasulullah cerai isteri dia? Sebenarnya tak, dia duduk asing. Jadi orang munafik ni satu hal. Orang munafik ni dia memang dia ambil peluang. Dia nak berbaik dengan tentera Rom. Jadi seolah dia serang dari dalam. Masa orang Islam diserang Rom, dia akan serang dari belakang. Cara dia. Macam-macam lah dia buat. Itulah yang dia bina Masjid Dirar saya kata tu. Masa tu juga dia bina Masjid Dirar. Dirar tu maksudnya bahaya. Ada beberapa tujuan. Itu pertamanya membina masjid itu menyebar luas perpecahan di kalangan mukmin. Ya, cucuk-cucuk lah orang mukmin ni supaya berpecah belah. Itu satu. Yang kedua, menipu orang mukmin dan usaha jahat mereka persiapan tentera Rom dan Ghassan. Dia hembur-hemburkan berita bahawa Rom ni kekuatannya terlalu kuat. Lepas tu dia supaya orang Islam rasa takut. Macam-macam lah dia buat. Yang tiganya menipu orang tadi tujuan pertama tujuan dia bina Masjid Dirar tu untuk berlaku perpecahan di kalangan mukmin. Yang kedua untuk pusat pengintipan. Masjid Dirar tu untuk pusat pengintipan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Itulah. Yang ketiga, menipu orang mukmin dan usaha jahat mereka persiapan tentera Rom dan Ghassan. Macam-macam lah berita. Ada berita yang disampaikan oleh seorang nukti yang bekerja mengeksport minyak daripada Syam ke Madinah bahawa Heraklius telah menyediakan pasukan tentera yang besar. Dia hemburkan berita-berita lah. Kan dulu kan tak ada apa-apa benda. Berita ni dengar daripada orang je lah. Terdiri daripada dikata 40,000 anggota tentera. Kemudian dia serahkan kepimpinan tu kepada tentera seorang pemimpin besar Rom dan menarik masuk kabilah-kabilah sekitarnya. Dia pergi. Nama dia Judham. Dak kabilah ni. Kabilah tu yang di sekitar Syam tu dia tariknya pertama Lakham. Judham. Juga orang-orang Arab Kristian. Pasukan itu telah sampai ke Balqa. Dia ceritalah bahawa orang-orang sekitar itu telah masuk di bawah kerajaan Rom. Nak membantu, nak memerangi orang Islam lah. Jadi perkara-perkara yang dihadapi oleh orang Islam, pertamanya musim panas, kemarau yang terlalu amat teruk. Yang kedua, tentulah kekurangan makanan. Kan orang Islam ni sentiasa kurang makan. Ada sikit kalau orang minta sedekah. Habis makanan. Jadi kekurangan makanan. Yang ketiga,
buah kurma sedang masak tanam. Masa tu buah kurma sedang elok dipetik kat kebun. Ada 3 sebab. Yang keempatnya jaraknya jauh. Kan daripada Madinah ke Syam tu jauh. Kalau perjalanan dengan unta. Kan dengan unta. Ada kenderaan lain. Unta, kuda, hemar. Tu je lah. Zaman Rasulullah. Tu pun bukannya ada kenderaan tu banyak. Sikit-sikit ya. Keldai. Unta, kuda. Kuda. Kemudian Rasulullah membuat keputusan untuk mara ke medan perang. Berfikiran tak boleh nak tunda atau dilambat-lambatkan. Kenapa? Kerana takut orang-orang Rom tu datang ke Madinah. Menyerang orang Islam di Madinah. Tentulah kita terkadang. Jadi kita tak boleh nak tangguh-tangguh dah. Sepatutnya tangguhlah dulu. Kurma masak semua kan. Musim kemarau. Tahu. Jadi dia takut orang Rom tu menyerbu Madinah. Menyerbu Madinah, maka itu lebih buruk keadaan. Orang munafik pula membuat perancangan berhubung dengan Raja Rom melalui pentaraan tadi. Nama jahat tu. Amir Al-Fasik nama dia. Pengintik. Ni orang munafik. Amir tu munafik. Dia hamba-hamburkan berita bahawa orang Rom tadi telah bersiap sedia dengan 40,000 tentera. Jadi kalau berlaku begitu, katakanlah tentera Rom datang ke Madinah, maka penat lelah Rasulullah dan orang Islam tu sia-sialah. Jerit payah Rasulullah tu semuanya masuk dalam pertimbangan. Jadi dia fikir, kalau tak buat keputusan tak pergi, kita akan mengalami keadaan lebih buruk. Kemudian Rasulullah seru tentera Islam tu supaya memberi derma. Ramailah dermanya. Uthman bin Affan menyediakan kelengkapan unta 200 ekor. Lengkap dengan pelana dan kain lapik. Itu Sayyidina Uthman. Wang sebanyak 200 uqiyah. Satu uqiyah tu dia kata 40 dirham. Samaan dengan 40 dirham. Kemudian tambahan lagi 100 ekor unta lagi lengkap dengan pelana dan kain lapik. Campur lagi 1000 dinar. Ini Sayyidina Uthman saja. Tambah lagi sehingga 900 ekor unta campur dengan 100 ekor kuda. Dia sajalah. Sayyidina Uthman saja. Yang kedua, Amr bin Auf membawa 200 uqayyah perak. Yang ketiga, Abu Bakar membawa semua hartanya tanpa meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Abu Bakar memang dia sanggup beri semua, tak tinggal apa pun. Rasulullah tanya, apa yang tinggal pada kamu, wahai Bakar? Allah dan Rasul. Sayyidina Umar menyumbang separuh hartanya. Kemudian Al-Abbas menyumbang tidak kurang banyaknya adalah, jadi tak adalah disebut. Yang keenam, Talhah pun menyumbang. Ketujuh, Sa'ad bin Ubadah. Yang seterusnya Muhammad bin Musalmah.
yang terakhir, Asim bin Adi membawa 90 ausuk kurma. Ausuk ni gantang. 90 ausuk kurma. Sehingga ada yang menyumbang sekadar secupak, 2 cupak pun beri juga dah. Apa yang ada semua. Memberi apa yang termampu, seperti perempuan beri gelang tangan, rantai, cincin, wanita-wanita. Kemudian tentera Islam bergerak ke Tabuk. Ini dah pergilah ni. Jadi Rasulullah menyuruh Muhammad bin Musalmah Al-Ansari untuk memangku jawatan di Madinah. Dia tak boleh nak tinggal kosong je. Dia kena ada orang mangku. Terutama ada orang-orang munafik. Kan? Yahudi munafik tu takut dia ambil kesempatan. Tentera Islam seramai 30,000 berjuang. Ramailah 30,000 berjuang bersama Rasul. Tak pernah pun seramai sebelum ni. Itulah. Banyak lagi kelengkapan diperlukan tentera Islam. Sebenarnya banyak lagi yang diperlukan. Tapi dah tak ada. Itulah. Seekor unta ditunggang 18 orang. Gila-gila. Gila-gila. Jalan kaki naik. Mungkin naik 2 orang ke. Itulah. Jauh. Kadang-kala unta tu disembelih untuk dia ambil air. Air dalam bongkok dia tu kan. Kan tak ada air. Jalan ni padang pasir. Jalan dengan musim panas kemarau. Jadi sembelih unta sambil makan dan ambil air dia untuk minum. Yang tinggal berpikir lah untuk semuanya kotak. Yalah. Jadi dipanggil tentera susah. Tentera dalam peperangan Tabuk ni dipanggil tentera susah. Jadi tentera Tabuk ni apabila dia pergi ke Syam tu melalui satu Al-Hijr nama dia. Kan tempat Allah turunkan bala bencana. Jadi masa tu Nabi sebut pada orang Islam, kamu jangan masuk ke Hijr tu. Hijr ni tempat orang-orang dahulu yang gagah perkasa. Ditepuk bukit buat rumah. Bukit tu boleh ditepuk buat rumah. Tu kepintaran dan kegagahan. Jadi Nabi pesan jangan kalau kamu pergi, kamu tutup muka ataupun kamu menangis. Tak boleh. Kalau jalan pun cepat-cepat. Jangan duduk. Sebab tempat azab. Allah turunkan azab. Sama. Sama. Untuk Nabi apa Soleh. Pekerjaan. Sama lah. Yang dia bunuh unta Nabi Soleh. Jadi air itu Rasulullah tak bagi ambil telaga lain daripada untuk minum lah. Yang lain-lain telaga tu tak boleh. Cuma yang boleh ambilnya daripada bekas minum unta. Tu boleh minum. Jadi kat tentera Islam tu ambillah air-air sekitar tu. Rasulullah taran. Jangan ambil, jangan buat minum. Kecuali kamu bagi minum pada unta. Yang kamu nak minum ambil daripada telaga Nabi
soleh Nabi yang bekas makanan untuk Nabi soleh. Dan dia dua anak kan, anaknya tu yang masuk ke dalam hutan. Dia ibunya dibunuh, kemudian anak tu masuk ke dalam hutan. Tu orang kata jadi dabah. Dabatul ardh. Binatang apa ni, melata yang tak cakap akhir zaman. Dan dia boleh tunjuk orang ni apa beriman tak beriman tu kan. Dabah. Kemudian di pertengahan jalan tu ada. Di pertengahan jalan tu tentera Islam mengalami dahaga sangat-sangat. Tak ada air. Lepas tu dia mengadu pada Rasulullah. Rasulullah pun doa memohon supaya diturunkan hujan. Maka Allah turunkanlah hujan selebat-lebatnya sehingga dapat memenuhi hajat tentera Islam. Minum, buat ambil semayang. Kemudian apabila hampir sampai ke Tabuk, Rasulullah kata, besok insya-Allah kita akan sampai ke Tabuk. Kamu sampai tu adalah waktu duha. Kemudian dia pesan pada tentera Islam tu, kalau kamu sampai situ ada satu mata air, kamu jangan sentuh kecuali aku sampai. Jadi Muaz ni dia sampai dulu. Betul dia tengok ada dua orang lelaki-lelaki. Rasulullah tanya dia, kamu dah sentuh air? Dah sentuh lelaki. Lepas tu Rasulullah masukkan tangan dia sikit, air tu keluar. Bolehlah basuh muka, minum. Lepas tu Rasulullah masuk lagi sekali, tangan dia tu, ni mukjizat dah ni. Kan? Masuk lagi sekali, boleh buat keperluan semua. Dan boleh diminum, boleh cukup tentera Islam. Mungkin dia terimpun di tangan. Ada terimpun di satu tempat agaknya macam telaga. Kemudian Nabi pesan pada Muaz, kan Muaz tadi dibawa tu, Muaz, kalau kamu dipanjangkan umur, nanti besok kamu akan lihat di sini tempat kebun-kebun. Artinya daripada air tadi kan. Rasulullah tu dia kata kamu akan lihat sini akan dipenuhi kebun-kebun. Kemudian apabila sampai di Tabuk malam, Rasulullah pesan pada tentera dia, malam ni akan berlaku ribut taubat. Kamu jangan ke mana-mana. Pada unta kamu, ikat betul-betul. Jadi berlakulah angin taubat tu. Ada seorang yang bangun. Bila dia bangun, dia dibawa oleh angin melayang ke Islam. Tak dengar kata Rasulullah. Diterbangkan sampai ke satu tempat, nama dia sampai ke Bukit Tai. Itulah, tak dengar kan? Rasulullah kata jangan bangun juga. Kemudian masa di Tabuk tu Rasulullah beri semangat lah. Beri ucapan,
dan beri semangat pada tentera Islam sehingga dengan membaca ayat-ayat yang diturunkan dalam surah Taubah. Dan surah Taubah diturunkan untuk perang Tabuk ini, dan Rasulullah juga membakar semangat tentera Islam. Ucapan Rasulullah itu benar-benar meningkatkan semangat mereka dan berupaya menampung kekurangan bekalan. Walaupun bekalan tadi kan kurang, tapi tentera Islam rasa cukup. Manakala tentera Rom apabila mendengar kemarahan Rasulullah dan tentera Islam, mula ditimpa rasa ketakutan. Takut kan memanglah biasa di mana-mana pun ada peperangan antara orang Islam ni, bukan orang Islam tu ramai sangat, ditolong oleh malaikat. Rasa takut yang kita doa untuk Gaza tu pun dia takut, dia rasa takut. Tidak berani mara ke hadapan dan bertembung dengan tentera Islam, malah mereka berpecah dalam sempadan negeri mereka, berpecah-pecah. Tak ada berkumpulan satu. Itulah nama baik tentera Islam menjadi harum di semenanjung tanah Arab. Dia seolah macam simbolnya tentera Islam. Tak ada perang, takut. Dan tiap-tiap penjuru yang jauh. Jadi tentera Islam tu menjadi tentera Islam tu harum nama dia di semenanjung tanah Arab dan juga tiap-tiap penjuru yang jauh seperti negeri-negeri lain. Dan masa tu kan di bawah Rom, kebanyakannya kabilah-kabilah kecil tu di bawah Rom. Syam. Ketakutan tentera Rom memberi pulangan keuntungan politik yang besar kepada tentera Islam. Dan jika ditakdirkan mereka bertembung pun mungkin mereka tidak perolehi keuntungan politik yang sebegini hebat kalau bertembung pun. Tapi ini dia tak bertembung. Kemudian seorang nama dia Yahnah bin Ruwaibah, pemimpin Elia, datang kepada Rasulullah dan memateri perjanjian serta bersetuju membayar jizyah. Tahu jizyah? Jizyah. Hutang. Cukai orang kafir yang kena bayar kepada orang Islam. Kalau kita kan bayar zakat, yang dia kena bayar jizyah. Jizyah supaya dia hidup aman di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Bayar macam cukai ataupun sebagai perlindungan. Lepas tu yang lain pula datang juga, penduduk Jibra dan Abrah juga datang bayar jizyah. Jadi banyak orang kawasan tu bayar jizyah Rasulullah. Dan Rasulullah menulis perjanjian lah. Pemimpin Elia tu Rasulullah mengutuskan Khalid bin Al-Walid untuk ke negara dia. Rasulullah kata di Ukaidir ni Daumatul Jandal ada 420
orang penunggang kuda. Jadi Khalid dia disertai dengan 420 orang tentera Islam berkuda pergi ke Daumatul Jandal. Kemudian memburu, Rasulullah kata di sini ada lembu. Ada lembu. Betul. Khalid pergi tengok dekat dengan apa tu benteng dia tu. Apa dipanggil? Kubu. Di kubu dia tu ada lembu yang menyeneh-nyeneh pintu tu. Jadi menunjukkan pada Khalid itulah tempat masuk. Khalid pun pergilah situ. Seolahnya. Sebab dia nyeneh-nyeneh pintu dia. Jadi lantas Khalid pergi kepadanya yang sudah pun berada di atas kudanya. Lalu ditangkapnya ada ketua dia. Kemudian setelah lembu nenek tu keluar ketua dia nama Ukaidir. Ukaidir memburu lembu itu. Dia nak bunuh lembu itulah. Ketika itulah waktu malam bulan terang, lantas Khalid pergi kepadanya yang sudah pun berada di atas kudanya, lalu ditangkap dan dibawa datang kepada Rasulullah. Ketua dia. Dapat tangkap. Jadi Rasulullah kata, dia dapat tangkap, dibawa ke hadapan Rasulullah. Setelah dia, Rasulullah kata, yang menyelamatkan nyawanya dan memberi keamanan kepadanya ialah dia bersetuju menyerahkan 2,000 ekor. 800 orang tawanan dan ketua dia. 400 baju besi, 400 bilah lembing. Di samping bersetuju membayar jizyah. Bayar jizyah juga. Baginda membuat perjanjian dengan bersama Yahnah mengikut butir-butir perjanjian yang penduduk Daumatul Jandal. Lepas Rasulullah kata, yang menyelamatkan kamu bagi tadilah. Tapi harta benda, apa benda yang ada pada kamu, tentera Islam boleh rampas, boleh ambil. Jadi barang tawanan, apa dipanggil? Rampasan, harta rampasan. Kemudian ada 3 orang yang tak pergi, tak serta dalam perang Tabuk. Nama dia Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. 3 orang ni. 3 orang ni masa Rasulullah dia kena ulang selama 40 hari. Orang Islam tak bercakap dengan dia. Tak bercakap, tak apa-apa, tak tegur. Kalau dia duduk masjid pun, lah.
Sehinggalah yang 10 hari kemudian tu, dia 50 hari semua, 10 hari kemudian tu kena tidak boleh bersama dengan isteri. Itu apa ni? Hukuman Rasul. Ada ayat ya. Ayatnya surah Taubah 118. على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم بما ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبون nanti saya sambung sebentar kan. Belum semua bersama. Tapi menariklah orang tahu. Dia sebut dalam hadis yang ke-13. Itu saya tanya. Dia pernah hadis 13. Dia sebut orang tahu. Belajar ini. Nanti saya tengok ayat tu pun 118. Minggu depan Okey, kita habiskan. Ada وانفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله ونعوذ بك من عذاب yang telah Engkau ajarkan, berilah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarilah kepada kami ilmu yang serta tambahkan ilmu untuk puji Allah dalam semua keadaan. Aku mohon kepada Allahumma lakina wa la tusna wa qina wa atina wa qina wa la tahrimna wa atina la tusna wardina ya Allah ya Allah rezeki dan jangan Kau kurangi rezeki kami, muliakanlah kami, jangan Kau hina kami, berilah kami dan jangan Kau hadamkan untuk kami, muliakanlah kami dan jangan kami terpengaruh olehnya, redalah kami. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah kama nawwarta syamsika abadan abadan. Allahumma ilaina iman akarrih waj'alna rabbana zalamna alhamdulillah. Nanti saya sambung orang tamu.
nak masuk lagi ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah Yasin Rabbi Yasin la ta'sin innaka Yasin la ta'sin innaka Yasin Allahumma tammim bil khair Allahumma tammim rahmaka ya rahim Allahumma anzil alaina naba'a wa barakatan ala Allahumma ashfi Allahumma شدد شمل أعدائنا برحمتك اللهم لا تدعنا ولا ولا مرض ولا مرض ولا ضال إلا هديته ولا مسيء إلا أسأته ولا فقير إلا أغنيته ولا سائل إلا أعطيته ولا بعيد إلا ولا مجاهد إلا نورته ولا حاجة إلا صلى Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. sama. Terima kasih Tun. Terima kasih Ustazah. Nih. Tengok.